Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipertemukan untuk pembelajaran ataupun perkongsian tentang ilmu faraid ataupun fiqh al-mawaris. Pada pertemuan kali ini, kita akan cuba memfokuskan ataupun menumpukan kepada konsep asas faraid, iaitu komponen pertama dalam mempelajari sesuatu ilmu faraid. Dalam pertemuan yang lepas, kita berhenti pada menceritakan, saya pernah simpulkan ada tiga komponen utama, ada tiga perkara ataupun sesiapa yang ingin mendalami hukum faraid ataupun al-mawaris, al-miras, perlu mengetahui tiga perkara ini. Yang pertamanya ialah komponen tentang konsep asas, prosedur asas dalam Islam berkaitan dengan faraid. Yang kedua, komponen yang berkaitan dengan waris dan juga bahagian-bahagian yang bakal diperolehi oleh waris. Dan yang ketiga ialah berkaitan dengan kaedah agihan sesuatu kes faraid itu. Seperti mana yang saya sebut pada pertemuan yang lepas, sesiapa yang memahami tiga komponen ini, maka akan mudahlah untuk sesuatu kes faraid itu diagihkan kepada waris yang masih hidup. Walaupun yang perkara ini adalah berkaitan dengan apa yang tertera, apa yang tercatat oleh ulama-ulama berkaitan dengan fiqh al-mawaris ataupun faraid dalam karya fiqh, tetapi dalam amalan Malaysia mungkin ada prosedur-prosedur lain yang perlu kita ikuti. Pada pertemuan kali ini, insyaAllah kita akan menguraikan konsep asas ataupun komponen yang pertama yang melibatkan rukun, syarat, sebab, penghalang ataupun halangan kepada hukum faraid. Manakala komponen kedua dan ketiga ini, insyaAllah kita akan uraikan pada sesi pertemuan yang akan datang. Okay. Secara asasnya, apabila kita bincangkan tentang konsep asas faraid, sebenarnya dia terikat dengan beberapa elemen berkaitan dengan fiqh itu sendiri, disebabkan kita pernah katakan bahawa faraid dan mawaris itu adalah sebahagian daripada disiplin ilmu fiqh. Maka ada 4 perkara yang perlu diketahui secara asas, iaitu sama macam hukum-hukum fiqh yang lain. Amalan-amalan fiqh yang lain seperti solat, haji ataupun puasa mesti ada elemen-elemen ini. Solat sebagai contohnya. Kita tahu rukun solat tu yang kita belajar ada 13 rukun. Maksudnya tidak sempurna sesuatu solat itu, melainkan kita nampak perlakuan yang dilakukan oleh seseorang Muslim tentang solatnya. Bermula daripada takbiratul ihram hinggalah salam. Begitu juga dengan faraid. Disebabkan dia adalah sebahagian daripada hukum fiqh, mesti ada rukun yang nak menjadikan agihan itu boleh berlaku. Yang kedua bersama juga syarat, ketiga adalah sebab, dan yang terakhir ada halangan. Untuk pengetahuan, tiga yang pertama iaitu rukun, syarat dan juga sebab adalah perkara asas yang mesti ada dalam sesuatu perbuatan mukallaf yang hendak kita uraikan. Sekiranya tidak terjadi tiga perkara ini, maka perbuatan mukallaf itu tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan sempurna. Tetapi perkara yang keempat, jangan sekali-kali ada. Macam saya kata tadi, dalam bab solat, ada rukun, ada sujud, ada rukuk, barulah nampak perlakuan solat itu. Sama juga dalam faraid, bila ada si mati, barulah sesuatu kes itu perlu kita agihkan harta pusakanya. Sama juga berkaitan dengan halangan. Contoh paling mudah ialah bagi wanita, bagi orang perempuan, sekiranya berlaku halangan haid, darah period contohnya, berlaku, maksudnya solat itu walaupun ada syarat dan sebabnya tidak mungkin dapat dilaksanakan. Ia adalah sebahagian daripada halangan. Dalam pertemuan kali ini, kita akan cuba memfokuskan dua perkara pertama terlebih dahulu, iaitu rukun faraid dan juga syarat faraid. Pertama sekali kita akan memfokuskan kepada rukun faraid. Dia simple, senang, mudah. Bila kita kata rukun, mesti dia adalah elemen asas untuk terjadinya sesuatu perkara. Dalam bab ini ialah untuk terjadinya sesuatu agihan harta pusaka itu mesti adalah
ada 3 perkara, 3 asas ini ataupun 3 rukun ini. Ya. Mesti kena ada. Yang pertama sekali disebut sebagai pewaris. Ya. Pewaris ini adalah rukun yang paling asas sekali untuk menceritakan tentang sesuatu agihan harta si mati. Maksud pewaris ialah merujuk kepada adanya si mati. Ya. Sekiranya tidak ada si mati, maka tak perlulah kita bincangkan tentang agihan sesuatu faraid ataupun miras. Itu adalah perkara paling asas ataupun rukun yang pertama. Yang kedua, untuk terjadinya sesuatu agihan pusaka ataupun faraid itu, mesti ada rukun yang kedua iaitu waris. Waris adalah mereka yang masih hidup. Siapa waris adalah, kita akan cerita mereka yang ada hubungan dengan si mati. Itu akan melibatkan syarat sebentar lagi. Tapi mesti ada yang mati dan mesti ada yang hidup sebagai prinsip rukunnya. Dan yang ketiga ialah, sebagai asas rukun juga ialah, untuk agihan itu berlaku, mesti si mati tadi tinggalkan harta. Sekiranya tidak ada harta, walaupun ada yang mati, walaupun ada yang hidup, tak mungkin perbincangan faraid itu akan terjadi. Tak mungkin agihan sesuatu pusaka itu akan terjadi dalam Islam. Oleh itu, inilah dia rukun yang paling simple memang disepakati oleh fuqaha, iaitu 3 sahaja. Pertama ialah pewaris, si mati. Kedua ialah waris, orang yang masih hidup. Dan yang ketiga adalah harta, ataupun harta pusaka itulah yang untuk diagihkan. Ini merupakan rukun kepada hukum faraid itu sendiri. Seterusnya kita masuk kepada syarat sesuatu faraid itu akan terjadi. Biasanya syarat-syarat ini adalah perkara yang mengukuhkan lagi setiap rukun ataupun sesuatu sebab, ataupun perkara-perkara yang mesti ada untuk terjadinya sesuatu hukum fiqh itu. Dalam bab ini berkaitan dengan hukum faraid. Kita tengok satu. Pertama sekali ialah syarat yang mesti ada. Syarat pertama ini adalah berkaitan dengan pewaris. Dikata kat sini, pewaris dipastikan sudah meninggal dunia. Itu syarat yang paling asas lah. Kalau ada ahli keluarga yang tidak meninggal dunia, maksudnya tak berlakulah kematian lagi. Tak terjadilah hukum faraid. So, maksudnya pewaris tadi telah mati. Dalam perbincangan mati ini, fuqaha ada menyebut beberapa perkara. Satu, mati memang kita ketahui tentang orang itu telah meninggal dunia secara hakiki. Tahu depan mata di mana tanah kuburnya. Ada surat matinya. Nampak apabila kita katakan mati, maksudnya hilang roh daripada jasadnya, nyawanya. Yang kedua, apabila fuqaha menghuraikan tentang mati ini juga ialah berkaitan dengan mati secara andaian. Andaian yang dimasukkan kat sini ialah mati dari sudut istilahnya mati hukum, dari sudut hukum. Mati al-maut al-hukmi, iaitu anggapan kematian yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah bahawa orang tersebut telah meninggal dunia, tetapi pada tempoh waktu yang telah ditetapkanlah. Bukan hari ini meninggal dunia, hari ini hilang. Biasanya contohnya adalah orang hilang, besok terus ada keluarkan surat dokumen yang mengatakan bahawa orang tu suami dia dah hilang ataupun dah mati. Tidak, dia ada tempoh tertentu yang dihuraikan oleh para fuqaha. Yang penting syarat dia ialah mesti diketahui kematian orang yang meninggal itu. Yang kedua ialah syarat yang berkaitan kepada waris. Sekali lagi, waris itu disyaratkan mesti diyakini masih hidup. Untuk mendapat sesuatu harta, paling mudahnya ialah waris adalah orang yang hidup. Orang yang meragukan, yang tidak diyakini, ada pengiraan yang lain dan mungkin tidak dapat mewarisi ataupun tidak dapat habuan dalam harta pusaka. Yang ini adalah syarat kepada waris, iaitu rukun yang kedua. Seterusnya, syarat yang ketiga ialah hubungan diketahui. Hubungan ini merujuk kepada antara pewaris dengan si mati ni, apakah hubungan mereka. Yang ini akan kita huraikan dalam menceritakan tentang sebab pusaka. Mungkin adalah hubungan perkahwinan, mungkin adalah hubungan nasab. Yang ini kita akan huraikan dalam siri yang berikutnya. Dan yang terakhir sekali, sebagai syarat kepada
faraid, jangan sekali-kali ada halangan pusaka, iaitu tiada halangan pusaka. Bab ini kita akan huraikan dalam bab penghalang ataupun halangan dalam faraid. Ada perkara-perkara tertentu yang apabila terjadinya perkara itu, tak mungkin agihan faraid itu dapat dilaksanakan. Sekadar itu saya rasa untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan komponen yang pertama, iaitu rukun dan juga syarat. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.